Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, salam sejahtera. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi yang share cerita aku dekat TikTok, dekat YouTube, dekat mana-mana social media lah. Apa lagi budak muda main sekarang lah. Korang ada main Facebook lagi tak? Tak kan? Tak tahulah, aku tak lah. Tapi kalau korang share cerita aku dekat sana, jangan lupa tag aku dekat aku Ikmal Hanif, #timpuaka. Rambut ni tak sekolah lah. Lama sangat kedai gunting rambut tutup. Bila entah nak buka. Dan dijemput follow geng social media aku. Kalau korang rasa nak tahu aku buat apa hari-hari. Kalau korang follow, korang takkan dapat apa-apa. Sebab aku ni bukan kedekut. Tapi dipersilakan follow geng. Sebab apa? Sebab follow itu gratis. Dulu aku tak tahu apa masuk gratis. Aku ingat gratis ni sejenis karipap. Tapi lepas member aku cakap, gratis tu percuma lah bodoh. Aku pun macam, aku bodoh. Macam tersedar di balik lamunan. Tapi lately kan, aku macam perasan lah, aku punya viewer makin lama makin drop. Kenapa Korang tak suka aku Tak suka cakap awal-awal geng, aku buat channel lain. Kita buat channel masak-masak ke. So, tanpa membuang masa, alang-alang sekarang ni tengah musim Olimpik. Masing-masing tengah tengok Pandalela, macam mana sebut nama dia? Pandalela Renong. Tengah tengok dia terjun pecepup. So cerita pada malam ni, aku nak cerita something yang berkaitan dengan sukan. Di mana benda ni jadi dekat bilik sukan sekolah. Dan kisah ni diceritakan oleh seorang pengawal keselamatan yang bekerja di salah sebuah sekolah menengah yang berada di Kedah. Dan dikatakan benda ni bukan sekali jadi geng. Benda ni banyak kali jadi. Lagi-lagi waktu PKP lockdown ni, orang tak pergi sekolah. So makhluk halus yang pergi sekolah. Dan yang paling seram, benda ni jadi pada waktu siang. Cerita seram yang bertajuk Puaka Bilik Sukan. Pak Gad ni nama dia Ramli. Umur dia 40 tahun dan dia kerja dekat sekolah tu sebagai pengawal lebih kurang dalam 5 tahun katanya. Dan macam aku cakap tadi, sekolah ni berada di Kedah. Sekolah apa tu aku tak boleh bagi tahu. Tapi sekolah ni merupakan sekolah menengah yang berada dekat kawasan kampung. Dan benda ni jadi lebih kurang dalam beberapa bulan lepas, sewaktu darurat, di mana memang orang tak boleh keluar rumah, budak-budak tak boleh pergi sekolah. Yang hadir kat sekolah pada waktu tu hanyalah cleaner, beberapa orang guru yang datang untuk dapatkan internet. Dia nak buat video. Tapi boleh dikatakan macam sekolah yang besar tu sunyi sepi lah. Sebab hanya ada beberapa orang sahaja yang datang. Lagi-lagi, sekolah tu ada 3 blok. 3 blok dan setiap blok ada 3 tingkat. Di mana yang blok pertama adalah bilik guru, bilik pengawas, atas sekali perpustakaan, kata Pakcik Ramli. Tengah-tengah tu bilik darjah dan bahagian ujung sekali, blok paling hujung merupakan bilik-bilik yang jarang orang pergi. Iaitu ada bilik sukan dekat paling hujung. Sebelum bilik sukan tu ada bilik seni. Lepas tu adalah store simpan kerusi. Dan ke atas, level atas-atas tu adalah makmal sains. Orang cakap memang blok paling hujung ni jarang sangat orang pergi sebab tak ada keperluan ke sana. Dan benda ni jadi pada hari Rabu geng. Di mana pada pukul 3 petang, kebanyakan orang-orang yang bekerja dekat sekolah tu dah balik. Cleaner dah settle kerja, okey, ciao. Cikgu dah settle buat video, ciao. Dan yang tinggal hanyalah pengawal. Dan Pakcik Ramli cakap, kalau siang, seorang je pengawal jaga. Kalau malam, baru 2 orang. Dan kerja pengawal ni, every a few hours, dalam 2-3 jam sekali, dia kena pergi round sekolah. Dan ada certain checkpoint yang dia kena pergi untuk kunci jam. Di mana kunci jam tu adalah bukti yang dia buat kerja. So lebih kurang dalam pukul 3-4 macam tu, Pak Ramli pun get ready lah nak pergi ke setiap checkpoint untuk kunci jam. Dia bawa gugusan kunci, dia letak telefon dalam poket, dia siap-siapkan diri.
Okay, jomlah kita pergi buat kerja. So dia pun keluarlah daripada pondok pengawal. Dia kunci pintu, cepak, tak. Dia pun jalan mendada ke arah dataran sekolah dan masuklah ke kawasan sekolah. Masa dia pergi dekat checkpoint 1, checkpoint 2, dekat blok 1, tak ada apa-apa jadi. Orang cakap memang smooth like butter. Macam tu. Memang dia pergi acah-acah pencapak guard, kunci jam. Settle. Checkpoint kedua, settle. Orang cakap memang smooth, tak ada gangguan apa-apa. Lagipun siang, nak takut apa. Lepas settle blok pertama, dia pergi ke blok kedua. Sama juga, tak ada gangguan. Still dengan orang cakap mendada. Settle. Senang sangat kerja pengawal ni, Ikmal. Tak ada apa yang susah pun. Sehinggalah Pak Ramli nak masuk ke blok ketiga. Time tu dia berjalan bawah koridor kaki 5, yang paling bawah tu kan. Dia jalan. Masa sampai dekat blok ketiga ni, tiba-tiba bulu roma Pak Ramli naik. Dia fikir, uish, apa yang tak kena ni? Asal tiba-tiba naik bulu roma aku ni? Padahal siang, takkanlah ada hantu. Tak ada apa-apa ni. Ni saja, nervous kot, nervous. Tapi time ni, Pak Ramli dah fikir. Dia cakap dalam hati, sebenarnya blok ketiga ni lah yang paling sunyi. Sebab jarang orang datang sini, tak ada keperluan. Dalam waktu lockdown darurat ni, lebih kurang setahun lah orang tak masuk sini. Kalau masuk pun just lalu macam tu je. Dan macam yang kita tahu, kalau tempat tu lama tak dihuni, lama tak ada orang, ada benda lain yang menumpang. Dan nak dijadikan cerita, checkpoint dekat blok ketiga ni berada betul-betul di sebelah bilik sukan. Bilik sukan ni berada di hujung sekali. Ni blok, ni blok panjang petak. Ini ada laluan kan Pak Ramli kat sini. Blok aku nak cakap apa ni, asal gagap ni. Bilik sukan berada kat hujung sini. Tempat kunci jam pun dekat sini checkpoint dia. So Pak Ramli kena berjalan kat kaki 5 sampailah ke hujung tu. So Pak Ramli pun buat bodoh. Dia berjalan sambil mendada, acah-acah bersiul. Tu. Lagu apa tu? Lepas tu dah sampai dekat checkpoint betul-betul sebelah bilik sukan. Dia pun settlekanlah kunci. Dia duduk kejap, dia tengok kiri kanan. Lengang, memang tak ada orang. Dan masa Pak Ramli nak pusing balik, nak berjalan pulang, tiba-tiba bunyi bush. Tu. Bunyi bola jatuh. Pak Ramli pun carilah, datang daripada mana bunyi bola ni? Ada orang main bola ke? Tak ada pula. Masa dia intai kiri kanan tu, lagi sekali bunyi. Puk tu. Di mana bunyi bola tu seakan melantun. Tu. Bergolek dan melanggar pintu bilik sukan dari dalam. Pak Ramli yang depan bilik sukan terkejut, terus pandang. Asal pintu ni bergegar ni? Ada bola jatuh? Ada budak pecah masuk ke nak curi bola? Pak Ramli rapatkan diri dengan pintu bilik sukan dan dia jerit. Siapa kat dalam? Kau datang nak curi bola Kalau aku dapat tangkap kau, aku ikat kau dekat pokok mangga, biar kerengga masuk dalam lubang hidung kau. Pak Ramli cakap macam tu. Tapi aku tambah je lah. Tapi ayat dia lebih kurang macam tu. Tapi senyap sunyi. Tak ada balasan suara, tak ada bunyi orang pun daripada dalam bilik sukan tu. So Pak Ramli fikir, ni bola tak stabil kot, jatuh tadi. Tak apalah, aku jalan baliklah ke pos pengawal. Pak Ramli pusingkan badan dan baru beberapa langkah meninggalkan tempat tu, tiba-tiba bunyi seakan ada kayu yang besar jatuh dari arah dalam bilik sukan. Pak Ramli terus pusing. Ada orang ni, orang cuba nak curi barang dalam bilik sukan ni. Dia pun berjalanlah ke arah bilik sukan tadi. Dia berhenti depan pintu, dia cakap, kau jangan lari kau takkan boleh lari. Kau tunggu kejap, aku tangkap kau. Aku pengawal sekolah tau. Dia cakap macam tu. So Pak Ramli pun dia seluk posh bag dia. Dia ambil gugusan kunci tadi, dia cari mana kunci bilik sukan ni. Dan bila dah jumpa kunci bilik sukan, dia baru nak masuk ke dalam lubang kunci,
tiba-tiba tombol pintu bilik sukan seakan bergerak sendiri ke bawah. Seakan ada orang dari dalam yang tarik tombol tu ke bawah. Pak Ramli terkejut, geng. Ya Allah. Wish, kau siapa kau kat dalam ni? Kau nak mencuri ke? Time tu Pak Ramli dah cuak. Sebab yelah, tombol tu bergerak ke bawah sendiri seakan ada orang cuba buka dari dalam. Dan lepas Pak Ramli tegur, tombol tu tiba-tiba naik sendiri. Seakan ada orang lepaskan. Pak Ramli tanya lagi, siapa kat dalam? Cakap. Kau cakap, aku takkan buat apa-apa pun dekat kau. Siapa kat dalam? Tolong bagi tahu. Tiba-tiba ada suara. Suara budak, macam budak tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu, yang serak-serak basah. Dia cakap, tolong. Dari arah dalam bilik sukan. Terus Pak Ramli cuak, geng. Dia fikir, uish, ya Allah, siapa kat dalam ni? Kau buat apa kat dalam ni? Dah berapa lama kau terkurung ni, budak? Aku orang sini tak pernah pula ada orang tersekat. Engkau kenapa ni? Sambil cuba buka pintu. Dia dah settle unlock. Dia pulas tombol. Dia buka. Dan time tu bilik sukan gelap gelemat. Di mana bilik sukan tu memang tak ada tikap. Hanya ada saluran angin dekat atas. Dan bila dia buka pintu tu, cahaya daripada luar terus masuk. Menampakkan bilik sukan yang gelap gelimat, tapi ada malap-malap cahaya. Dan bila Pak Ramli intai, "Dek, budak, mana kau? Keluar jom. Jangan main-main nyorok-nyorok. Jom keluar." Budak tu hilang. Padahal bilik sukan tu kecil je. Di mana bilik sukan tu macam petak. Dekat bahagian tepi ni macam ada almari di mana tersimpan susunan bola. Dekat bahagian sini, bahagian alatan sukan. Dan bahagian depan sekali, adalah satu troli besar. Dalam tu ada kayu hoki apa semua. Orang cakap kalau sekali imbas, boleh nampak orang dekat dalam. Tapi, Pak Ramli tengok, tak ada pun budak. Budak tu menyorok ke? Tapi takkanlah menyorok. Kalau menyorok, aku boleh nampak. So, Pak Ramli pun melangkah masuk ke dalam. Dia scan segenap penjuru. Kosong. Tak ada orang. Suara yang tadi bunyi pun sekarang senyap sunyi. Dia pun cakap, keluar cepat budak. Jangan sampai aku tinggal kau sorang-sorang dekat sini. Senyap sunyi. Tak ada langsung suara yang menjawab. Dan sewaktu Pak Ramli pusing, dia menghadap ke arah barang-barang alatan sukan. Belakang dia ada rak yang penuh dengan bola. So sambil dia tengok barang alatan sukan, tiba-tiba dengar daripada arah belakang bunyi seakan suara, "Bang, tolong." Suara budak yang sama. Pak Ramli pun terus pusing cari. Tak ada orang, kosong. Kalau ada budak mesti terus nampak, tapi ni kosong. Dan time itulah dia nampak sesuatu di atas rak tersebut. Di mana macam aku cakap tadi, ada barisan rak. Dan di rak tu ada susunan bola-bola, betul tak? Dan terselit di antara bola-bola tersebut, seakan ada satu kepala budak yang bermuka pucat, berambut pendek, tapi mata dia lompong dan darah mengalir. Dan suara tu berbunyi daripada benda tu. Dan masa Pak Ramli pandang tu, kepala tu cakap, "Bang, tolong." Benda tu elok je duduk sebaris dengan bola, geng. Orang cakap kalau sekali pandang, memang ingat benda tu bola tampar lah. Tapi ni sebab Pak Ramli pusing, betul-betul depan muka Pak Ramli, di antara bola-bola tu ada kepala budak yang berdarah. Cakap tolong. Pak Ramli tercengang. Dia terus nak berlari keluar. Masa betul-betul Pak Ramli depan pintu bilik sukan tu tertutup sendiri. Hempak muka Pak Ramli. Memang time tu muka Pak Ramli lebam, geng, kena pintu. Dan macam aku cakap tadi, bilik sukan tu tak ada tingkap. So bila pintu tertutup, automatically gelap gelita. Pak Ramli time tu dah cuak. Ya Allah, ya Allah. Siapa kau? Jangan kacau aku, jangan kacau aku.
Dan tiba-tiba bunyi seakan ada benda jatuh. Debut. Tu, bergolek. Dan diikuti dengan satu suara yang cakap, "Bang, cakap nak tolong saya." Suara tu datang daripada arah yang benda tadi bergolek. Member tak fikir panjang, dia terus capai tombol tak boleh buka. Dia cuba buat kong, tak boleh buka. Last option, tahu dia buat apa? Dia angkat kaki, dia pecahkan pintu bilik sukan hari tu. Bilik sukan tu, pintu dia pecah 3, geng. Member lepas tu terus berlari ke post guard, tak pandang belakang. Dan bila sampai post guard, dia terus ambil telefon, dia call. "Weh, geng, tolong datang sekarang. Tolong aku tak boleh, tak tahan dah ni, tak tahan, tolong datang." Dia call salah seorang pak guard lain. So 10 minit lepas tu datanglah pak guard lain, tanya, "Weh, kau okey tak Ramli? Asal kau call aku ni? Ni waktu kau bertugas tau, bukan waktu aku." Pak Ramli cakap, "Weh, tak tahan tu, dekat bilik sukan tu ada benda lah mengacau aku. Tak tahan, aku nak balik. Kau ganti aku lah, nanti aku ganti kau balik." Terus Pak Ramli ambil beg, tak fikir panjang, naik motor terus caw balik rumah hari tu. Dan sis benda tu jadi, Pak Ramli demam, geng, seminggu. Dan diceritakan yang Pak Ramli dia try korek-korek, cleaner selalu dengar. Di mana pada waktu diorang menyapu depan bilik sukan tu, tiba-tiba bunyi seakan ada bola jatuh. Pum. Masa cikgu tengah raung-raung nak cari pot isap rokok, pun terdengar seakan ada bunyi minta tolong. Tapi diorang tak bagi tahu Pak Gad, tak bagi tahu cikgu lain. Sebab apa? Sebab diorang fikir perasaan. Tapi lepas apa yang jadi dekat Pak Ramli hari tu, terbuktilah yang bergolek bukan bola, tapi kepala. That's all for tonight, gang. Thank you sebab sudi join cerita aku pada malam ni. So bagi korang yang tak sekolah tu, cepat-cepatlah balik sekolah. Sesungguhnya pada waktu ini, sekolah korang tidak didiami oleh manusia, tapi oleh hantu. Tak boleh pergi sekolah? Betul juga kan? Tapi itulah sebenarnya yang jadi sekarang, di mana bila dah lama sangat tinggal sesuatu tempat, benda lain akan mula duduk. Dan aku rasa that's all for tonight. Thank you guys sebab sudi tonton cerita ni sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan biarkan malam anda menjadi story puaka. Ciao.